mereka yang menidakkan atau menafikan cerita saya di dalam hati. Oh, okey. Itulah kalau DJ boleh faham apa yang saya masukkan. Ya, betul, maknanya betul. dia boleh mengesan keraguan yang ada dalam hati orang berdepan dengan saya. Betul. Yang tidak yakin, ya. Tidak yakin sepenuhnya. Ya. Sebab macam kita tengok dalam ayat 3 kalau saya tak silap dalam surah Al-Baqarah kan. A'udzu syaitanir rajim wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iaitu mereka-mereka yang beriman kepada perkara gaib. Jadi kita ni selalu, saya tak nak sebut orang Islam, saya sebut orang Melayu. Ya. Orang Melayu selalu bila mengaitkan alam gaib dalam ayat saya baca tadi tu, lebih kepada konsep Allah SWT itu sendiri, malaikat, syurga neraka, pahala dan dosa. Ya. Masa tu saya dapatilah kebanyakan orang Melayu lupa letakkan kewujudan jin. Sedangkan jin juga termasuk dalam perkara gaib. Ya, betul. Jadi apabila keyakinan kita tidak mantap, itu yang kita gagal untuk menterjemahkan dalam kehidupan, terutama apabila kita berhadapan dengan makhluk ini. Jadi alhamdulillah selepas tu selesailah kes yang tu. Ya. Saya ada satu kisah yang agak panjang lah. Boleh ke DJ cakap saya? Silakan. Okey, tahun 2007. 2007, ya. Saya, kalau saya tak silap lah, sebab saya masa tu saya baru memulakan tugas sebagai guru kerajaan. Okey, 2007 saya masuk government tahun 2006. 2006, ya. 2006. Sebelum tu saya bekerja swasta lah. 2007 tu kalau DJ masih ingat, kita digempakan dengan kisah api misteri di Mersing. Tempatnya dia di Felda Tenggaruh Timur 2. Felda Tenggaruh Timur. Oh, ya. Okey. Waktu tu banyak didedahkan oleh akhbar, terutamanya Kosmo lah bagi liputan. Sampai saya menghubungi wartawan yang menulis tu, kami berjumpa di stadium KLFA Ceras lah. Lepas tu saya terangkan dan dia cakap pandangan saya tu akan diletak dalam edisi esoknya lah. Ya. Tapi pandangan saya tu, saya cari-cari tidak ada. Tidak ada. Jadi saya rasa pihak tu tak jujur lah. Sebab seperti saya tengah bercerita di radio inilah. Ya. Jadi saya rasa platform bertulis ni saya tak boleh guna. Saya terpaksa guna macam ni supaya perkongsian ilmu tu lebih sampai kepada orang-orang yang sedang mencari. Ya. Kawan-kawan kita sedang mendengar. Silakan, teruskan. Jadi saya akhirnya membuat keputusan lah untuk bergegas ke sana. Untuk pengetahuan DJ, kereta pertama saya adalah Pro 2 Kancil sahaja. Kancil, ya. Silakan. Kancil 850. Yang itulah yang saya bawa di peringkat awal dulu untuk membantu orang. Masa tu saya cerita saya ke Perlis ke, saya pergi ke Gerik ke, saya pergi Terengganu, Kelantan dan sebagainya, dengan kereta Kancil tu lah. Ya. Okey, jadi nak ceritanya, kerana saya sebut Kancil tu, perjalanan dari Kuala Lumpur ke Mersing, ya. Johor. Sangat jauh. Ya, betul. Dan perjalanan tersebut melalui tempat-tempat yang saya tidak tahu keadaan bentuk muka bumi. Saya ingat lagi waktu tu dalam pukul 12 dah saya dah penat dah sangat memandu. Ya. Saya tolak tu petang sebab saya mengajar kan. Bila maghrib tu baru saya turun. Tengah malam tu saya berada di pukul 12 tu saya berada di Keluang, Johor. Ya. Kemudian saya ada seseorang kontak di Keluang tu yang berpesan pada saya supaya tidak meneruskan perjalanan. Sebab dia kata bahaya. Di situ ada taman negara Jemaluang ke macam itulah. Ya. Jadi saya kata saya perlu sampai waktu subuh kerana saya ada rancangan saya sendirilah nak menolong keluarga di Felda tu. Ya, teruskan. Jadi waktu saya tiba di Jemaluang lebih kurang pukul 1 lebih lah. Di Jemaluang. Jadi saya singgah sekejap sebab saya belum solat Isyak lah, sebelum buat solat jamak takhir. Ya. Bersama dengan saya dalam kereta tu adalah isteri saya, ibu dan ayah serta seorang anak lah. Masa tu saya bawa ada seorang anak. Ya. Tahun 2007 saya bawa ada seorang anak. Jadi saya berada di dalam masjid tu. Saya singgah untuk solat tu. Di dalam kereta ayah saya di belakang.
Dia kata dia tak larat nak naik, tapi dia dah, sebab diorang semua dah siap solat lah waktu maghrib buat jamak takdim. Jadi saya seorang yang belum, jadi saya kata tak apalah, tunggulah dalam kereta, saya nak solat sekejap. Tapi ketika saya baru nak mengangkat takbir tu, saya dengar suara seseorang berdehem lah. Dan saya pasti orang itu bukan ayah saya. Jadi saya pun keluar daripada masjid, saya ingat lebih kepada surau lah, saya sebut surau Silakan. Keluar daripada surau tu saya nampak seseorang sedang berada di belakang kancil saya. Jadi saya pun tanya kenapa. Dia tak menjawab, hanya berdehem untuk kali kedua lah. Saya kata saya nak singgah solat. Surau ni tempat saya kata. Maksud saya ialah kalau dia tu makhluk lain, betul. Dia perlu faham bahawa sebagai seorang Islam, surau atau masjid adalah rumah Allah, dan saya boleh singgah pada bila-bila masa. Betul. Okey. Jadi saya kata saya nak solat, saya akan pergi selepas saya selesai. Jadi dia berdehem kali ketiga tanpa memandang kepada saya, berpusing, memusingkan badan dan hilang. Di depan mata anda? Saya kelip mata. Ya Allah. Dia tak ada orang kata apa, kita nampak berjalan sisi-sisi tak ada. Terus hilang. Okey, teruskan dia. Jadi saya teruskan perjalanan daripada 2 pagi tu sampailah ke, sebab saya tak pernah pergi, tak pernah sampai tu ke sana tu. Jadi saya sampai pagi tu subuh di Tanjung Leman. Hidayat di Felda Tenggaruh ya? Tenggaruh Timur. Okey, teruskan. Okey. Sampai di Tanjung Leman waktu tu subuh, yang saya sedar dalam saya memandu tu mungkinlah orang kata mungkin mengantuk sekali ke apa semua, tapi saya sedar waktu tu saya sampai di Birai, di tepi laut lah senang cerita. Tepi laut. Hampir kancil tu masuk ke dalam laut. Ya Allah. Sebab itu kat situ ada jeti. Jadi saya dikejutkan oleh ibu dan isteri lah. Kenapa bawa kereta sampai nak terjun ke laut? Saya kata saya tak sedar. Yang saya tahu saya dah sampai ke situ je. Tapi alhamdulillah bila berkumandangnya azan, keadaan jadi pulih balik lah. Jadi pulih balik. Jadi ada satu lagi saya nak sampai kepada pendengar. Saya tidak kebal. Tu saya nak kongsilah supaya nanti takut penonton pendengar ingatkan saya ni memang orang kata apa extraordinary, tak ada. Saya orang biasa-biasa. Jadi saya tidak kebal. Saya juga orang kata apa boleh orang kata apa, kalau orang lain sakit saya sakit. Orang lain menangis saya menangis lah. Okey, jadi akhirnya kami jumpalah tempat yang kami cari sebab berdasarkan laporan akhbar sahaja. Kami tak ada nombor telefon tempat tu, mereka tidak menghubungi saya dan tak ada apa-apa. Jadi bila sampai tu sebab bertanya pada orang-orang di situlah. Jumpa waktu tu waktu yang sesuai untuk saya buat salat sunat duha. Saya minta keluarga tu kumpulkan semua bahan-bahan yang terbakar tu lah. Yang terbakar masa tu saya ingat lagi sejadah. Terbakar akibat api misteri tu. Akibat api misteri tu. Silakan. Saya kumpulkan, saya minta dikumpulkanlah apa-apa saja yang terbakar tu sebagai bahan untuk saya memulakan proses bantuan lah. Jadi saya angkat tabir lah. Saya selalunya kalau kebetulan waktu tu sesuai untuk duha, saya buat duha lah. Jadi saya buat solat duha tu. Sehabis sahaja beberapa solat sunat termasuk solat duha saya buat. Barang-barang yang terbakar tadi yang saya letak di sebelah kanan sejadah saya sudah tiada. Okey. Sudah tiada. Sekelip mata jadi, kemungkinan waktu saya sujud orang ambil, saya tak pastilah. Jadi saya ni bertanyalah kepada tuan rumah. Saya kata saya nak tengok mana benda-benda tadi yang saya letak sebelum saya solat tadi. Jadi dijawab oleh tuan rumah, ada seseorang datang bersama dengan anak-anak murid dia dan mengambil semuanya ketika saya sujud. Sebab biasanya kalau kita solat sunat ni, kita solat sendiri, jadi kita boleh sujud lama. Betul. Waktu saya sujud lama tu dah semua benda tu dikutip. Jadi saya bertanyalah siapa orang yang datang tu. Dia kata keluarga dia kenal, datang dari Kota Tinggi. Dialah yang mula-mula dulu menawarkan diri untuk membantu. Okey. Tapi sehingga ke hari saya pergi tu, benda tu tak pernah selesai.
Jadi alhamdulillah lah ketika saya berada dan waktu nak balik, api mesin itu tak lagi ada. Sebab sebelum ni wartawan melaporkan ketika mereka berada di rumah tu selang beberapa saat akan ada api membakar mana-mana bahagian rumah ataupun pakaian lah. Ya.